Bergema Oh, saya tak elok. Kita pakai suara biasa je. Boleh. Boleh? Okey. Okey. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih mengizinkan panjangnya umur kita ditambah lagi satu hari. Moga-moga kita doa pada Allah, umur yang satu hari ini adalah umur yang penuh dengan memperolehi keampunan dan umur yang beroleh keberkatan dan rahmat daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jutaan terima kasih atas kesudian menjemput. Ini pertemuan pertama saya rasa. Ya, rasa masjid ni tak pernah sampai lagi. Okey, bersyukur pada Allah Taala, selalu dulu diulang dekat USJ 2 tu, Al-Mu'minun. Ini kali pertama sampai, syukur pada Allah Taala. Baik. Nama saya Amran bin Yusuf, datang bersama dengan isteri saya. Dia peneman setia, tolong bawa kereta. Begitulah ceramah kita merata-rata kan, penat juga kadang-kadang tu. Jadi bawa teman lah. Macam lepas ni kami nak kena pergi kuliah Zuhur di Pos Malaysia dekat Daya Bumi. Lepas tu nanti ada lagi pengajian dekat Masjid Bandar Bukit Raja. Begitulah, pusing-pusing begitulah. Tetapi itulah hakikatnya. Jangan terlalu rehat sangat atas muka bumi Tuhan. Ya, biarlah kita rasa letih sikit atas muka bumi, disebabkan kalau nak ikut harap ke solat kita 2-3 minit je solat kita. Ngarap baca Quran menguap je lebih. Ya, ngarap sedekah al-bakhilun wal kedukutun je lebih. Maka sibuklah kita nguruskan apa-apa saja manfaat, itu merupakan nikmat yang besar sebenarnya. Baik. Hari ini kita nak sembang tentang tajuk khas. Ya, tajuk khas berhubung dengan apa? Berhubung dengan manfaat di hujung usia atau manfaat di usia tua lah, lebih kurang macam tu lah. Ya, maklum saya rasa lebih kurang je kita ni. Ya, umur saya 52 tahun. Jadi semua dah naik yang lebih kurang kita boleh dikatakan bakal jenazah. Kita boleh dikatakan grup geng kencing manis, geng darah tinggi, geng go out, sakit jantung, beginilah. Jadi hakikatnya manusia pada hakikatnya adalah manusia ni, kalau nak sebut di hujung usia, ya, semua orang berada di hujung usia sebab dia tak tahu waktu mati dia bila. Kalau umur 24, mungkin juga di hujung usia sebab dia mati 25. Kalau umur 70, belum tentu di hujung usia sebab takut mati 90. Maka perbezaan itu yang harus kita fahami sebenarnya. Ya. Jadi manfaat, kita nak bawa manfaat di dalam usia kita yang dah senja ni, maka apa kelebihan-kelebihan atau apa hala tuju dan apa kita perlu lakukan, insya-Allah. Dalam tempoh 1 jam, kita mulakan dulu di dalam ayat Al-Quran surah An-Nahli ayat 70. Ini cara saya mengajar. Kita tak nak sembang gitu je tapi tak ada nas dan dalil. Ya, dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahli pada ayat ke-70, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita. Apa kata Allah?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhilil umur. Kemudian likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Apa kata Allah? Dan Allah telah mencipta kamu, kemudian mewafatkan kamu. Dia rasa macam tutup tak habis. Dia rasa macam ada ni ke? Sekejap saya cek dulu. Okey. Pertama sekali Allah kata wallahu khalaqakum. Allah cipta kita. Dan thumma yatawaffakum, dan kemudian Allah mewafatkan kita. Hidup, di hujungnya ada kematian. Kau pusinglah macam mana pun. Ada orang mati sebab sakit, kencing manis, darah tinggi, kanser dan sebagainya. Ada orang sihat, hujungnya mati tak? Mati. Dekat surat tu dia tulis mati sakit tua. Mati, ujung tu mati. Maka ada Allah cipta dan kemudian Allah mewafatkan kamu. Dan di antara kamu, ya, wa may yuraddu ila arzalil umur, Allah panjangkan umur tu sampai tua dan bangka. Tua yang sangat-sangat tua. Ya. Dan sehingga disebut dalam bahasanya pikun. Pikun ni apa? Nyanyuk. Sampai macam tu dah. Macam mana dia lahir, dia tak tahu apa-apa. Bila tua pun, dia pun hilang dah, tak tahu apa-apa dah. Begitu, ada sampai begitu. Sehinggalah likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga dia apa pun dah tak kerti dah. Hak lama dia lupa, yang tengah pun ada, yang akan datang pun dia tak kerti dah. Kerana apa? Kerana nyanyuk. Dan innallaha alimun qadir, dialah maha mengetahui, maha kuasa. Kerana itulah sifat Allah. Mula-mula kita kena faham dulu, umur kita ni, dia ada lahir, kemudian dia ada mati. Dan mati kita ni takut mati dalam keadaan kita rugi. Sebab dalam saya belajar dulu dengan Datuk Ustaz Ismail Kamus. Dalam hal itu kami belajar, dan kemudian di dalam apa kita panggil ni, dalam bab manusia lahir ni, manusia kebiasaannya disebut sebagai rugi. Manusia masa duduk dalam perut mak, dia untung. Duit tak banyak pakai duduk dalam perut. Mak makan apa, dia makan. Mak minum apa, dia minum. Mak bernapas, dia bernapas. Kalau mak makan aiskrim, sejuk sekejap dia kat dalam tu. Contoh. Kan ya, lebih kurang macam tu je. Dalam perut, tak banyak. Baju tak payah pakai. Senang aja. Makan tak pernah terlambat. On time, makan aja. Tak ada, semua ada. Tak ada budak batuk kong dalam perut. Tak ada. Itu nikmatnya, bagus. Lahir je ke dunia, mulalah kerugian manusia. Apa tanda rugi manusia? Lahir je, nangis. Belum jumpa orang lahir ketawa, tak ada. Kemudian udah lahir je rugi tak? Rugi. Kenapa? Masa dulu duduk dalam perut, Allah Ta'ala jaga makan minum kita. Semua tak pernah terlambat. Tapi bila lahir ke dunia, mak tu manusia. Mak tu jaga kita kadang-kadang tak apa sempurna. Berak kencing dah lama, tak basuh-basuh, tak tukar-tukar pampers, menangis-nangis kita. Makan lambat, minum lambat. Mak layan Facebook 3-4 grup. Ya, sungguh. Saya suka mengajar benda yang mudah, tapi itulah hakikatnya. Esok dah masuk tadika, lagi rugi. Dulu duduk di rumah boleh tengok Doraemon, Power Rangers. Sekarang dah pukul 6 dah kena bangun ikut mak bapak pergi masuk tadika. Pukul 12 baru balik. Kecil lagi tu, 4 tahun, 5 tahun. Besok dah masuk sekolah rendah, lagi rugi. Duduk di rumah, mak marah, pergi sekolah, cikgu marah. Ya, duduk di rumah kena pergi sidai kain, cikgu bagi homework sampai 18 buku surat.
Ya, pergi sekolah ruginya. Anak kita berat 9 tahun, bagnya 11 kilo. Lepas tu berat 9 kilo. Bayangkan. Ni fikir ni belum start, baru mukadimah je ni sebenarnya. Esok dah kemudian buat apa? Dah masuk asrama lagi rugi. Kenapa rugi duduk asrama? Makan kena beratur, baju basuh sendiri. Dulu kita balik sekolah londeh je, suruh dalam bergulung-gulung mak yang nguruskan. Ya, balik di rumah meja makan, makanan dah siap, balon aja makan. Pergi asrama queue panjang. Saya pernah duduk asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Masyhur di Pulau Pinang. Ya, kita beratur punya panjang sampai 1,000 orang. Elok kita sampai loceng bunyi, habis masa lah. Kan? Itu esok dah kerja, duduk rumah bujang, lagi rugi. Bilik nak sewa rumah tak mampu, bayar bilik aja. Bilik super kangkang monyet je, bukan kangkang kera, besar sikit, kangkang monyet aja. Tu biliknya. Kemudian makan siang apa, pagi makan roti canai, malam mi Maggi, cengkung kita. Duit tak ada. Besok dah menikah, lagi rugi. Bukan takat kami je nak makan, dapat bini kuat minta darah pula tu. Contoh. Tu kan. Iya. Esok dah dapat anak, lagi rugi. Kita pukul 3-4 pagi tak boleh tidur. Anak menangis saja. Bertambah rugi ustaz sebab dibawanya anak tu jumpa ustaz. Ustaz tolong tengok ustaz, anak saya ni entah-entah kena gangguan jin. Kita selalu sakit salahkan jin. Jin pun terkejut, apa salah aku? Ya, sungguh. Anak tu sebenarnya kembung perut aja, jin kembung aja. Jadi tak payah jampi, pakai je minyak UI cap 5. Selesai. Besok dapat cucu, lagi rugi. Anak pergi makan angin di Langkawi, tinggal cucu dengan kita padan muka, mana tak boleh pergi. Tapi ketahuilah, illal ladina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman pandang cucunya, pandang anaknya, pandang isterinya sebuah nikmat, pahala, ya, kebahagiaan yang diorang ni semua esok akan jadi bahan bukti untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tolak apa pun yang berlaku di sisi kita. Cuma belajar berhadapan dengan husnuzan, prasangka baik dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Itu ayat yang pertama, surah An-Nahl pada ayat 70. Allah kata, kami cipta kamu wahai manusia, kami mewafatkan kamu wahai manusia, ada di antara kamu kami panjangkan umur sampai tua dan bangka. Gitu. Sehinggalah dia sendiri tidak mengetahui apa yang dia lalui itu. Maksudnya dah nyanyuk. Itu surah An-Nahl ayat 70. Dan masuk dalam bab kedua. Siapa sebenarnya yang paling baik dalam bab umur? Siapa sebenarnya yang paling baik dalam bab umur? Hadis daripada Abi Bakrah. Ni kita nak jawab berdasarkan Quran hadis. Kita tak mau dengar apa orang kata. Banyak orang kata itu auta lagi dusta, sukar nak jumpa fakta. Iya sungguh. Ya. Siapa? Kata Abi Bakrah radhiyallahu anhu, telah datang seorang lelaki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, antara kami ni siapakah manusia yang terbaik? Antara semua manusia, siapakah manusia paling baik?" Maka kata Nabi, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Siapa-siapa yang Allah panjangkan umurnya dan kemudian baik amalannya. Ni kait dengan tajuk kita. Panjang umurnya, baik amalannya. Itu nikmat tu. Maksud panjang umur ni, yang pertama panjang betul. Panjang betul, 70, 80, 90. Dr. Mahathir sekarang berapa? 96 ke? 96 ke 97, lebih kurang gitulah. Panjang. Ya, saya pernah beberapa kali buka puasa dengan dia di Museum Coklat di Kota Damansara. Ya, dan ketika itu umur dia mungkin dalam 93, 94 macam tu kot. Alhamdulillah sihat walafiat, mata terang, bercakap clear, sepatah keluar. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Kita baru 38, kencing manis pun 38.
Iya, kadang-kadang. Ya, baik. Jadi Nabi kata man tala umruhu, barang siapa yang telah dipanjangkan umurnya itu, wa hasuna amaluhu, dan baik amalan di dalam umurnya itu, itulah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur ni kita boleh kata panjanglah 50, 60, 70, 80. Ada satu lagi panjang umur yang dimaksudkan tu bila? Selagi awak hidup, itu dinamakan panjang umur. Ada orang mati semalam, tak panjang lah. Tapi kita hidup lagi, panjanglah tu umur. Jadi manfaatkan. Dua kalimah perkara penting kita kata, manfaatkan umur kita dan jangan dibiarkan umur kita jadi mudarat. Saya selalu kata kalimah-kalimah Facebook sekarang ni yang mudah faham. Dia kata apa? Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat kita meninggal. Sedang akhirat itu tempat kita kekal. Tu je. Kalau kita faham lah, kita duduk sini sementara je. Sementara. Perjalanan kita ke dunia, berapa lama? Sekejap je, 9 bulan di dalam perut mak. Itu perjalanan kita ke dunia. Lahir saja ke dunia, bermulalah langkah pertama kita menuju akhirat. Kan? Dia sekejap je. Yang di dunia tu sekejap aja, datang ke dunia. Lepas tu perjalanan kita terus menuju ke negeri akhirat. Ada matlamat. Tapi sayangnya bila kita lahir ke dunia, bermula kita nak mengejar dunia. Sehinggalah sampai dah pencen baru nak cari akhirat. Udah ketika itu matanya rabun nak ngaji Quran, Quran besar meja. Pada ketika itu nak baca Quran udah pakai gigi palsu, makhrajnya dah tak betul. Itu kalau gigi palsu yang elok boleh, ini baca cabut, baca cabut, baca cabut. Iya. Sungguh kadang-kadang lah kan ya. Maka hati-hati. Jadi umur yang ada ni, kita macam tajuk kita lah, kita nak bawa manfaat dalam usia kita ni. Maka umur kita ni apa boleh buat? Saya selalu ulang dalam kehidupan. Nabi ajar kita yang pertama bangun tidur, tak baca doa lagi, bangun tidur gosok muka. Gosok. Rupa-rupanya bila kita buat macam tu, fresh. Tu hadis sahih. Ustaz, saya tak buat gosok tu tak ada benda. Ustaz, tak ada apa pun. Rugi awak. Sunnah yang kecil awak tak buat, macam mana nak buat sunnah besar? Gosok ya, gosok. Dah. Lepas tu baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan kita udah pencen dah doa bangun tidur pun tak ngapal lagi. Tu kan bangun tidur dia tiap-tiap hari bangun tidur. Doa tak ngapal-ngapal. Okey, itu satu. Maka lepas tu basuh tangan 3 kali. Basuh tangan 3 kali ni, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa basuh tangan? Sebab waktu malam kamu tak tahu tangan kamu pergi mana. Garu sana, garu sini, garu sana, garu sini. Takkan bangun-bangun buat cekodok pisang aja. Sunnah tu, sampai macam tu. Lepas tu istinsyak air ke dalam hidung. Istinsyak sedut. Istinsyar buang 3 kali. Kenapa? Sebab Nabi kata setan beranak pinak dalam lubang hidung kita. Sebab tu bila kita tak buat, kita jadi berat. Nak sembahyang tahajud berat, nak sedekah, kedekut, nak buat benda baik je, dia memang tak kuat sebab setan banyak. Setan bukan tekat dalam lubang hidung, dah buat negeri dah. Ada wilayah-wilayah setan lah kat dalam situ. Kemudian Nabi suruh kita gosok gigi, bersugi. Sunnah, sangat-sangat sunnah. Sehinggalah kata Imam Syafi'i, bersugi menggunakan jari paling kurang. Dah tak ada berus gigi. Apa pula tak ada berus gigi, kita pakai bateri sekarang. Punya malasnya kita nganga letak gitu je. Itu kan, iya sungguh. Orang perempuan lagi potong kuku, pergi manicure pedicure, ngulur je kuku sendiri suruh orang potong. Contohlah. Okey, baik. Selesai ambil wuduk, kan Nabi SAW pesan suruh doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah kata barang siapa yang berwuduk dengan sempurna dan kemudian membaca doa tersebut, maka Allah akan buka 8 pintu syurga bagi kalian. Masuklah kalian ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kalian suka. Sayangnya
manusia yang buang tawaran yang dibagi oleh Allah. Manusia yang tidak beramal dengan sunnah Nabi, betul-betul bongkak, angkuh, sombong dan takabur. Dia buang tawaran. Tawaran daripada Tesco dengan Giant, berlumba-lumba manusia pergi. Kan Allah tawar besar. Habis dah selesai dah ambil wuduk semua, kalau belum masuk subuh, maka solatlah tahajud 2 rakaat. Ustaz, 2 rakaat je. Eloklah awak langsung tak buat. 2 rakaat sudah cukup. Tapi siapa yang nak buat 2 rakaat tu panjang, bolehlah bacalah surah Al-Baqarah. Nampak muka tak ada harapan. Iya, sungguh kan ya. Saya selalu tanya isteri saya selalu ajar anak-anak tahfiz saya, kami ni baca Allahu Akbar. Surah yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Satu ayat kan? La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya suruh anak-anak imam tu ulang 10 kali. 6 kali 10, 60 ayat. Rakaat pertama. Masuk rakaat kedua, kita jenis tak ngapal. Kan? Kita memang tak ngapal. Jadi bacalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang 10 kali, dapat 40 ayat. 2 rakaat dapat 100 ayat. Ibadah ni dia kena bukan ibadah tu hard, tapi smart. Kena buat smart, mengikut sunnah. Ya, kalau nak ikut baca ustaz, baca panjang tak boleh ke? Baca panjang apa awak tak ngapal? Tu kan. Jadi itulah nak memanjangkannya. Tu nak kena faham di sudut tu. Kalau tak nak baca yang tu, ambil daripada surah Ad-Duha. Lepas Ad-Duha, jangan rukuk lagi. Sambung Alam Nashrah, sambung Watini wa Zaitun, sambung Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sambung Inna anzalna. Berhenti. Masuk rakaat kedua, sambung pula yang ni, sambung pula yang ni. Sampailah Qul a'udzu birabbin nas. Panjanglah juga. Kombinasi tu 100 ayat lebih tu. 22 surah. Kan? Tapi kita dah pegang dia senang, kita cerdik. Kita kata Nabi kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dalam Quran. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Itu je. Jadi baca je, baca je apa? Baca je solat je 2 rakaat, tapi tertib. Jangan laju. Nabi dalam solat tahajud berdirinya lama. Rakaat tak banyak. Berdirinya lama. Puan-puan, hadis daripada Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Ya, hadis tu kata apa? Kata Huzaifah, esok pagi tu dia pergi jumpa dengan sahabat lepas sembahyang subuh. Dia kata, wahai sahabat sekalian, beruntungnya aku malam tadi dapat salat tahajud bersama dengan Nabi di Masjidin Nabawi. Biasanya Nabi salat tahajud dalam rumah, tapi ada kalanya sahabat jumpa dalam masjid. Maka Huzaifah ni pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak jadi makmum ni? Rasulullah SAW kata, mai kita salat. Dan rakaat pertama, kata Huzaifah, Nabi baca Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi, Hudal lil muttaqin. Sahabat lain tanya, ya Huzaifah, apa harapan kamu? Aku harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-100. Surah Al-Baqarah kan ayat 286. Jadi Huzaifah kata, aku insya-Allah dapat bertahan. Aku harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-100. Kalau kita harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-5, ulaika tu je. Macam tahlil arwah tu. Tu kan. Jadi rukuk ke tidak, itu yang aku nak cerita, kata Huzaifah. Nabi tak rukuk pada ayat 100 dan aku menunggu dan menunggu. Aku harap Nabi rukuk pada ayat yang terakhir 286. Ketika aku berhajat untuk Nabi rukuk, tiba-tiba Nabi sambung surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah perempuan, surah yang keempat, 176 ayat. Rakaat pertama 286 tambah 176, kalau kita terjunam.
Ya. Kata Huzaifah, aku tenang sehinggalah Nabi menyambung surah An-Nisa, dan kemudian aku rasa gelisah, nak berhenti ke tidak, nak berhenti ke tidak, nak berhenti ke tidak. Tak berhenti. Kita kalau kita belum fikir nak berhenti ke tidak, berhenti aja. Nabi bagi salam, makmum dah tak ada. Iya. Rakaat kedua, ini hadis sahih Muslim, dan Nabi pada rakaat kedua menghabiskan surah Ali Imran 200 ayat. 2 rakaat ratusan ayat, 3 surah. Kita 2 rakaat 3 surah, 3 qul. Itu yang kita boleh buat pun. Maka itu sebenarnya buat 2 rakaat solat tahajud, kemudian buat 1 rakaat solat witir. Kalau tak sempat, katalah kita jenis bangun lambat-lambat sangat ni, maka witir tu letak di penghujung sorry, ketika sebelum tidur. Datang kuliah maghrib tu, habis main isyak apa gitu, ada jamuan ke, balik rumah sembang-sembang dengan anak, dengan suami, gini, kemas, ambil wuduk nak tidur tu, solat witir dalam bilik. Tu pun sunnah juga tu. Ada 2 tempat solat sebelum tidur, bukan solat selepas isyak tu, bukan, tapi sebelum tidur. Itu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ataupun kalau siapa yang kuat, solat di penghujung pagi nak masuk subuh, itu juga ada hadis yang sahih. Cuma saya selalu membahagikan witir buat sebelum tidur. Kenapa? Sebab dia tidak memberatkan kita, sebab kita pun dah memang berat. Maksud berat tu apa? Tak larat nak beramal. Kita tak larat nak beramal. Okey? Baik. Itu habis solat tahajud, habis solat witir. Kemudian tunggu. Sunnah dia lepas tahajud itu dengar azan subuh. Habis azan subuh. Azan subuh ni sepatutnya 2 kali. Masjid kita azan berapa kali? Sekali je. Ceroy. Sunnah dia 2 kali. Semua orang dah pernah pergi Mekah dan Madinah. Kita tahu hukum dia. 1 jam sebelum, contoh pukul 5 azan sekali. Masa pukul 5, jangan sebut as-salatu khairum minan naum. Nanti orang sembahyang subuh kat rumah. Kan? Azan kedua tu baru sebut as-salatu khairum minan naum. Itu sunnah Nabi. Tapi sayang ditinggalkan oleh pihak masjid yang tidak memahami sunnah Nabi SAW, dan mereka tak belajar tentang sunnah Nabi. Baik. Bila azan subuh saja, maka selepas azan subuh, kita ini disunnahkan solat sunat subuh. Jangan tinggal. Isi umur kita betul-betul. Nabi kata, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tu. Kalau tak nak juga, nak kata mengong-mengong kita. Allah nak bagi pahala dunia dan seisinya. Contoh kami orang lelaki yang solat di masjid, katakan pergi-pergi baru azan, maka solat lah. Solat itu lebih utama. Kalau kami pergi, imam dah angkat takbir dah, solat subuh dah. Jadi kami boleh masuk solat subuh. Selepas saja solat subuh, pindah tempat lain, qadha solat sunat. Tu solat sunat qabliyah subuh tu. Orang perempuan contohnya tiba-tiba terjaga 6.50 atau 6.45, maka awak dah solat subuh belum? Belum. Maka boleh buat solat sunat qabliyah subuh dulu. 1. Ustaz, tiba-tiba terjaga 8.45, bakar kuih 8.45 Ustaz. Sebelum tu jaga tak? Tak ada jaga Ustaz. Mimpi sampai 8.45. Mimpi tu lagu Hindustan panjang. Khusyar aur gham se heti hai. Tu sambung sampai 8.45. Jaga-jaga, ambil wuduk, solat sunat dulu, dan kemudian solat subuh. Tu. Tapi manusia ni, dia tak rasa nikmat dengan tawaran dan offer yang Allah bagi. Sebab tu kadang-kadang usia yang panjang kita kosong, tak dapat. Bila malaikat bawa amal kita bertemu dengan Allah Ta'ala tu ringan berbenar. Sikit sangat amalan. Kita sikit sangat pergi ke masjid berbanding kita pergi ke Tesco. Ke masjid boleh duduk 2 jam, Tesco 6 tingkat habis pusing.
Tu kadang-kadang ya. Maka kita katakan man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang ada umur ni siapa yang paling baik? Yang Allah panjangkan usianya dan dia isi usianya itu dengan kebaikan. Kebaikan ni kita kata tadi dah. Habis. Kemudian solat subuh. Daripada solat sunat subuh tu, solat subuh. Nak solat subuh bagi orang lelaki, sunnah pergi masjid dan surau. Kalau tak, dia boleh berjamaah dengan keluarga dia. Tak ada masalah apa-apa di situ. Pergi ke masjid dan surau, dapat kelebihan lebih lah. Pahala pergi ke masjid tu dapat. Kalau sembahyang jemaah dekat rumah, dapat tak 27? Dapat lah. Sebab solat jemaah. Dapat lah. Kemudian, habis dah. Kemudian buatlah iringan amalan. Iringan amalan apa? Orang perempuan dia bangun pagi, dia sediakan makan minum untuk keluarga dia. Besar pahala dia. Kan ya, dia masak rasa. Belum makan dah sendawa, banyaknya rasanya. Kan tu penat. Kemudian dia basuh baju. Tak basuh baju macam orang dulu-dulu, ambil campak, bos sabun tit aja. Pun pahala juga. Kejap pergi sidai baju, atau tak sidai, ubah pergi mesin dryer, mesin dryer krim, pun pahala. Ngantar anak pergi tadika, pahala. Iring suami sampai ke depan pagar pergi kerja, pahala. Semua pahala. Tak ada benda yang sia-sia. Nyapu sampah ni, patah penyapu 12 kali setahun. Beli. Pahala tak? Pahala. Apa saja pahala. Pahala bukan kata datang mengaji je. Datang mengaji. Kalau datang mengaji, balik cakap tak elok dengan suami pun dosa. Tak dapat ilmu. Nak datang tadi nampak suami golek kat rumah. Golek itu. Terlentang. Itu. Nak keluar pergi kuliah tu. Contoh, saya beritahu pada orang perempuan hati-hati. Tak tengok orang nak pergi sekolah, nak pergi mengaji ni. Awak tidur je ke, bergolek je kerjanya. Contoh, mulut kena jaga. Balik sekarang, lepas mengaji patut semakin jadi baik. Balik-balik tengok laki bergolek lagi. Tak habis-habis. Jangan. Allah kadang uji kita, bukan orang jauh. Allah uji nak tengok kesabaran kita dengan pasangan kita je. So, renung dengan baik dan ambil ruang untuk melengkapkan kelemahan dia. Jangan komplain sangat. Jangan komplain. Kenapa? Kalau kita komplain, dia pun boleh komplain kelemahan kita juga. Maka hati-hati. Saya selalu saya baru menikah dengan isteri saya lebih kurang 1 tahun 1 bulan pula. 1 tahun 2 bulan lebih kurang selepas kewafatan isteri saya yang pertama dulu akibat breast cancer. Ya. Jadi saya tak tunggu lama, bulan 3 dia meninggal, bulan 5 saya mula mencari-cari dan uruskan segera. Tu kan ya. Ada orang perempuan marah. Betul. Minta maaf lah orang perempuan. Iya, sungguh ada orang perempuan marah. Ustaz, kalau ia pun nak menikah, sabar-sabarlah. Ustaz pula dimarahnya. 12 tahun dia mengaji dengan Ustaz dimarah. Kalau ia pun nak menikah, tunggulah. Tanah tu, tanah kubur merah tu. Tanah tu hitam, mana dia hitam? Tak apalah, saja iklan je tu, nak gurau je. Tapi nak bagi tahu, saya pesan. Mula-mula menikah dengan dia, saya pesan. Sebab dia muda, saya menikah tahun lepas dengan dia, umur dia 28 tahun. Kan. Jadi saya menikah dengan dia, saya bagi tahu dengan dia, apa saya kata? Jangan sibuk mencari kelemahan pasangan hidupmu sehingga kamu kehilangan waktu untuk merenung kelebihan yang dia ada. Akhirnya kita tengok buruk, tak elok. Macam awak tak elok sangat. Contohnya. Akhirnya sampai mati awak tak jumpa kebaikan yang dia ada. Akhirnya kita jatuh kufur dan tidak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Ini nikmatnya bersyukur dengan usia dan umur yang seharusnya ada pada kita. Baik, habis bab kedua. Ulang balik. Bab pertama apa? Kita ada kehidupan dan kita ada kematian. Ingat, ada yang dipanjangkan umur sampai tua. Bab yang kedua, siapa yang paling baik? Orang yang panjang umur dan baik amalnya. Bab yang ketiga, berapa had umur kita? Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia sebelum Islam namanya Abdus Syam, hamba kepada matahari. Tapi dia memeluk Islam, Nabi bagi kepadanya nama Abdur Rahman, hamba kepada yang Maha Pemurah. Puan-puan, kalau ada suami nama Abdur Rahman atau nama Abdullah, sayangilah dia.
Kerana dua nama ni nama yang paling Allah sayang. Amran pun Allah sayang juga. Cuma nama yang paling Allah sayang tu Abdullah dan Abdul Rahman. Jadi siapa-siapa yang bakal dapat anak, nampak gaya macam tak ada dah. Atau dapat cucu dah. Siapa-siapa yang bakal dapat cucu, maka kalau ada yang lelaki, kaitkan bubuh Abdullah atau Abdul Rahman. Okey, baik. Abu Hurairah dia buta huruf. Sampai mati buta huruf, tak pandai baca, ngapal 30 juzuk Quran. Kita yang tak buta huruf ni tak ngapal-ngapal sampai ketua. Abu Hurairah buta huruf, meriwayatkan 5374 hadis Nabi SAW. Kita tak buta huruf, bukan kata ngapal, baca hadis pun tak nak. Tu Abu Hurairah meninggal ketika umurnya 78 tahun. Ya. Kata Abu Hurairah, qala Nabi SAW, a'maru ummati ma baina, umur umatku itu antara mereka as-sittaina ila sab'in, 60 hingga 70 tahun. Ya. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan amatlah sedikit yang lebih daripada tu. Kebiasaannya 60 dan 70. 60 dan 70 kebiasaannya begitu. Kalau dapat lebih sikit tu kita, kalau tiba-tiba dapat 80, uish, sihatnya dia. Ayah saya kat kampung 84 tahun, nak masuk 85 lah tahun ni. Dia tengok 4 orang anak dia dah meninggal. Okay. Onyang kami dulu, Onyang ada 7 orang anak. Dia dapat tengok semua anak dia meninggal, yang 6 orang yang pertama. Dalam keadaan umur dia masa tu 98, lebih kurang begitulah. Anak dia semua dah meninggal. Last kali rupanya Allah tangguhkan umur dia tu. Kenapa? Sebab anak dia yang bongsu adalah OKU, tak ada orang jaga. Nampak tak? Allah punya peraturan cukup cantik. So apa jadi? Selepas 7-6 orang meninggal, tak lama lepas tu apa? Anak dia yang OKU pun meninggal. Di kalau umur 50 something macam tu lah. Ya, kemudian 2 minggu lepas tu dia pun meninggal. Sebab tu dalam hidup kita, bila kita buat sesuatu, jangan lupa bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Allah akan tentukan yang terbaik untuk kita. So jangan komplain. Jangan komplain. Kan ya? Kadang-kadang kita komplain. Dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 261, apa Allah kata? Kami mewajibkan kamu pergi berperang, sedangkan kamu benci pada peperangan. Tapi ketahuilah apa yang kamu benci itu mungkin baik untuk kamu, dan apa yang kamu suka itu mungkin buruk untuk kamu. Ya, hati-hati di sini. Maka umur kita ni adalah lebih kurang as-sittaina ila sab'in, 60 hingga 70. So kita boleh cek. Saya 52, ada lagi 8 tahun. Tu pun belum tentu lagi. Yang ni biasa-biasa, takut saya termasuk luar biasa, tak sampai. Kan ya? Orang yang umur 60 nanti ada hadis khusus untuk dia. Umur 60 nampak gaya macam ada kat sini. Tu kan ya? Jadi kita tengok ada pengkhususan hadis untuk dia. Baik, ini had umur biasa. Ada tak umur yang sebelum tu? Ada, lahir je mati ya? Ada. Tak sampai berapa tak. Arwah isteri saya dulu meninggal berapa saya? 50 berapa 51. 51. 51. Abang-abang saya dulu pun meninggal, ada yang meninggal 44 dan sebagainya lah. Ya, ada, begitulah keadaannya. Maka yang ni gambaran biasa 60 hingga 70. So kita ambil pusing sikit lah, ambil keprihatinan sikit terhadap had umur yang telah diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Ya, baik. Seterusnya, umur ini Allah bagi untuk masa kita berfikir. Itu tolong guna untuk berfikir. Seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Fatir pada ayat 37. Ya, surah Fatir pada ayat 37, sebahagian ayatnya awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar.
Bukankah kami telah memanjangkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk kamu berfikir? Takkanlah kita tak faham lagi agama 60 tahun Allah bagi. Kan? Bangun tidur ni 60 tahun dah bangun tidur je. Takkan doa bangun tidur tak ngapal-ngapal. Tu yang saya selalu kata lagu Hindustan hafal tu. Lagu Hindustan, kami orang Kedah. Hindustan tu macam adik-beradik dengan kami. Walaupun Hindustan tak mengaku. Iya, tahun 70. Vada karo nahi chodo, gitu merasa jahatum ho vahame bihu. Bini kat dapur, la 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 la. Iya, sungguh. Ya. Allah kata dalam Quran, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami telah melanjut dan memanjangkan usia dan umur kalian? Agar apa? Yakni memberi masa yang cukup untuk kalian berfikir ke mana arah tuju perjalanan hidup kalian. Di sebelah kanan ada ruang jelas ke syurga. Di sebelah kiri juga jelas ke neraka. Maka pilihan di tangan kita. Pilihan adalah di tangan kita. Kita tahu bahawa melakukan kebaikan, pahala dan janji syurga. Melakukan kejahatan, dosa dan janji neraka. Semua kita tahu. Dan saya selalu mengungkapkan bahawa seandainya kita faham tentang diri kita, maka kita akan jatuh kasih pada diri kita dan pasti kita tidak akan mencampakkan tubuh badan kita dalam neraka jahanam. Jangan buat dosa. Kerana dosa ni dia akan hitamkan, dia berlaku titik-titik hitam dan tutup hati kita. Bila tutup hati tu, dengar azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Orang lain bangun ambil wuduk, solat, dia tak solat. Lalu depan masjid orang tengah solat, dia break tak makan terus gitu. Bayangkan susahnya hidup kalau kita tak kembali kepada asal kejadian manusia. Manusia ni tak layak sombong. Manusia ni tak layak takabur, tak layak angkuh. Kalau siapa makhluk yang paling awal sombong? Iblis. Dalam Quran Allah ceritakan, usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujudlah kamu sekalian, wahai malaikat dan para jin, kepada Adam. Yakni sujud tu bukan sujud, tapi menghormati. Okey. Kemudian fasajadu, maka yang lain semua sujud, illa iblis. Iblis tak sujud. Aba wastakbar. Kenapa dia tu? Takabur, sombong. Itu dosa yang pertama sekali yang dilakukan oleh makhluk Allah dalam syurga. Siapa dia? Iblis. Apa dosanya? Sombong. Sebab tu malam tadi saya mengajar di Surau An-Nur, Lembah Beringin. Lembah Beringin dekat dengan rumah saya lah. Saya di Bukit Beruntung. Bukit Beruntung, Lembah Beringin lebih kurang 15 minit. Bukit Beruntung, alhamdulillah maju ni, tak tahu nak cakap dah sekarang ni. Ya, ke Lembah Beringin, alhamdulillah masih dingin. Ya, masuk kereta tu dia jadi beruap. Tu kan ya, dia berkabus. Memang seronok. Saya pesan dengan orang Lembah Beringin semalam, dah tak payah duk buat macam-macam sangat. Elok hutan belantara tu, elok aja, tak payah kelang kabut sangat. Nak buat bangunan tu, buat bangunan ni dan sebagainya. Baik, saya mengajar di Lembah Beringin tentang ni, bab dosa yang ke-17 dalam kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar adalah sombong. Sombong kepada Allah, sombong kepada manusia, dosa besar. Siapa mati dalam keadaan jiwa dia ada al-kibr, walaupun sebesar biji sawi, kesombongan, maka dia tak ada tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik.
Jangan sesekali kita sombong. Dan sesekali kita fikir, layak ke kita sombong? Macam tak layak je. Asal. Sebab kita, sombongnya setan dicipta daripada api. Aku dicipta daripada api, patut aku sombong. Adam daripada tanah. Kita daripada air mani yang datang daripada tempat pembuangan najis saja. Apa sangat nak nyombongnya? Bukan Allah cipta kita daripada emas 916. Ya. Kalau yang lupa diri lah kan. Kalau kita Allah cipta daripada emas 916, intan berlian kan, paling-paling tidak zulian ke? Itu bolehlah nyombong. Betapa dahsyatnya manusia. Manusia ni kesombongan dia. Sebab tu dalam sebahagian kata ulama, manusia kalau dia jaga diri dia dengan baik, dia boleh dahsyat daripada malaikat. Tapi manusia kalau dia tak jaga dengan baik, dia boleh teruk daripada haiwan. Dua ayat Quran saya nak kongsi. Pertama dalam surah Al-An'am, surah ke-6 pada ayat 112. Allah kata dalam Al-Quran, wal ja'alna likulli nabiyyin. Allah kata Allah jadikan musuh bagi para nabi, aduwan, musuh para nabi terdiri daripada asyayatina, dua jenis syaitan, al-ins wal jin. Musuh para nabi ni datang daripada dua syaitan, al-ins wal jin, setan daripada manusia dan setan yang original. Asyayatin al-ins wal jin. Surah Al-An'am surah 6 ayat 112. Ya. Dan dalam ayat tu cuba tengok, Allah kata setan tu jin dulu ke manusia dulu? Manusia. Asyayatin al-ins wal jin. Rupanya setan manusia lebih jahat daripada setan original. Setan original dengar azan lari lintang pukang, takut. Setan original. Setan manusia dengar azan lari pun tidak, datang pun tidak. Ya, kadang kita terlebih setan dari setan. Sungguh. Setan jin ni bila datang kata Nabi, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup di sebelah kiri. Setan tu lari. Sunnah, hadis yang sahih. Cuba tengok kawan kita yang setan datang jumpa kita. Kan mengajar kita bercakap tentang ni, tentang politik ni dah habis dah. Orang dah buat pelantikan kabinet, tak habis-habis duk bercakap buruk pasal orang lain lagi. Kau terima je lah. Dah benda dah berlaku. Takdir Allah begitu. Ini tak betul, ini tak betul, ini tak betul. Kalau selagi tak lantik dia, orang lain semua tak betul. Itu manusia tak boleh menerima takdir Tuhan. Komplain aja. Maka tu bahayanya. Kalau kawan yang jenis macam tu datang pada kita, kita pun terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup, dia jawab bismillahirrahmanirrahim. Manusia dia tak takut dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi setan dia takut. Sebab tu manusia, dia boleh jadi manusia dan boleh jadi setan, boleh teruk daripada setan. Itu Al-An'am surah ke-6 ayat 112. Cuba perempuan buka juga dalam surah Al-A'raf surah ke-7 pada ayat 179. Allah kata manusia boleh jadi teruk daripada haiwan. Dalam Quran Allah kata walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Telah kami jadikan neraka itu penghuni di dalamnya paling ramai terdiri daripada jin dan manusia. Paling ramai. Jin kita tak payah kisah, tak payah ambil mangkuk isi air nang buti nang kui cari jin kat rumah sana kat rumah sini, tak perlu. Yang kita paling risau manusia masuk neraka pun ramai. Kenapa manusia masuk neraka ramai? Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka ada hati tapi hati mereka enggan memahami perintah Allah. Quran bukan tak ada, Nabi bukan tak ada, kitab hadis bukan tak ada, tapi saja untuk tak mau untuk berfikir tentang kebaikan. Hati tu mati. Lepas tu Hindustan kata dil to pagal hai, dil divana hai. Hati boleh jadi gila dan boleh jadi rosak dan binasa. Ya, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi mata hati mereka sudah lama buta.
walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi telinga hati mereka dah lama pekak lagi tuli. Ulaika kal an'am. Mereka yang rosak hati, rosak mata, rosak telinga, mereka itu macam binatang ternakan. Yang 4 kaki yang duk buat ibadah korban lembu, kerbau, dewa, unta tu. Malah lebih dahsyat Allah ancam kita. Bal hum adal. Mereka lebih teruk daripada binatang ternakan tu. Setan pun mungkin manusia jadi binatang ternakan. Binatang tak nak kita jadi binatang. Kalau ditanya pada binatang, kau nak jadi manusia? Tak nak aku. Manusia jahat. Manusia jahat. Jahat ni tak tahu nak cakap. Dia punya dengki, iri hati, tak senang duduk, mulut tak reti nak diam, bercakap pasal orang lain sentiasa, macam dia seorang aja baik. Ui, mulut ni kan. Last kali gigi pun dah ganti gigi palsu, tu pun dah bercakap juga kat orang lain. Maka itulah manusia. Maka dalam had umur yang kita bercakap tadi, maka antara 60 hingga 70, kemudian surah Fatir mengingatkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala memberi umur yang lanjut atau panjang itu agar kita apa? Yatazakkaru fihi. Ingat kepada dia, fikir mana arah tuju kehidupan kita, fikir apa yang kita perlu buat. Hari ni apa kita perlu buat? Hari ni adalah kita perlu fikir apa yang semalam untuk kita minta ampun. Itu satu. Hari ni apa yang tertinggal, hari ni kena buat untuk bertemu preparation untuk hari yang esok. Apa katanya? Ulama kata hari ni mesti wajib lebih baik daripada semalam. Itu orang beriman. Kalau hari ni sama seperti semalam, itu orang yang rugi. Kerana dia dapat penambahan umur tapi dia tak tambah amal. Orang lain dah mati. Tapi kalau hari ni lebih buruk daripada semalam, maka hari itu adalah hari yang penuh dengan kecelakaan dalam kehidupan kita. Jadi apa kita perlu buat hari ni? Minta ampun atas kesilapan semalam. Hari ni juga buat preparation untuk hari esok, supaya esok lebih baik daripada hari ni. Untuk mengenal agama, kita tak perlu jadi ustazah dan ustaz sebenarnya. Islam agama yang cukup mudah, tidak eksklusif pada puak-puak tertentu. Kau tak pakai jubah pun kau boleh jadi Islam. Kan? Kau tak pakai, tak ada masalah. Tak pakai serban pun kau boleh jadi Islam. Dan Islam pula tu tak terletak pada bangsa. Dia datang bangsa Melayu ke, bangsa Cina ke, bangsa India ke, European ke, apa, mana-mana sajalah. Maka asal dia bawa Islam, maka dia tu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak bangga dengan bangsa kita, cuba pergi Brastagi, Indonesia. Cuba pergi Danau Toba, Indonesia. Tu semua bangsa Melayu, tapi Hindunya tu tahap dia lebih power daripada Batu Cave tu. Dia pakai songkok. Pergi Danau Toba dengan Brastagi, banyak orang jual durian yang kecil-kecil yang sedap-sedap tu, durian kampung tu kan. Kita bagi salam bukan main. Dia kata, "Pak, saya bukan Islam." Pakai kopiah jual durian. Begitu keadaannya. So kita beruntung, kita Melayu yang ada diterjemahkan hidupnya Islam. Maka dia akan mulia di sisi Allah dengan Islamnya, bukan dengan Melayunya itu. Tak ada. Dengan Islamnya itu kita ada masa kan untuk berfikir, maka kita fikir mana arah tuju kita. Dan peringatan yang paling besar pada orang yang umur 60 tu, mari kita baca dengan hadis. Kita baca hadis. Kata hadis riwayat daripada Abu Hurairah juga. Abu Hurairah ni dia banyaklah, 5,374 hadis, banyak hadis daripada Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man ummira sittaina sanah." Siapa yang sudah sampai umurnya 60 tahun, au sab'ina sanah, ataupun 70 tahun, faqad udhira ilaihi fil umur, maka Allah tidak akan menerima sebarang alasan disebabkan umur dia itu. Dia tak boleh kata pada Allah, "Ya Allah, aku ni umur 60 tak sempat nak ngaji Quran." Bohong. "Aku tak sempat nak belajar solat." Bohong.
Aku tak sempat nak kenalmu. Tiada keuzuran. Langsung alasan ini tidak diterima pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, ya, tentang man ummira sittaina sanah atau sab'ina sanah. Siapa-siapa yang mencapai umur 60 dan 70, ya, faqad uzira, tak ada uzur lagi atas dia. Kalau dia kata aku tak solat lagi, aku tak ini, dia tak ada uzur lagi. Aku tak beriman lagi, tak ada uzur lagi. Aku masih duk buat benda dosa besar, tak ada uzur lagi. Hati-hati, melainkan dia itu bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh. Ada orang tanya, ustaz, saya le ni maksudnya gitulah, le ni saya umur 70 dan saya baru bermula solat di kala umur 60. Sebelum ni saya solat ikut mood, meet and mat. Tu kan. Kalau saya rasa saya nak solat, terutama solat raya, saya buat. Atau solat Jumaat, kalau ada apa-apa saya pergi. Ataupun kalau ada kenduri arwah, kalau saudara mara buat kat masjid, terpaksa solat, saya solat. Tapi kalau nak ikut saya tak solat seperti orang lain 5 waktu. Kan? Dan sekarang umur saya 70. Contoh gitulah, 60 hingga 70. Saya mula solat umur 60. Dalam keadaan umur 70 ni ustaz, saya tinggal daripada kita kira akil baligh terakhir umur 15 tahun. 60 tahun tolak 15 tahun. Berapa? 45. 45 tahun kali 5 waktu kali 365 hari. Kau kira tengok berapa banyak bebanan ni. Dan umur 60 baru start solat. Agak-agak sempat ke nak qada. Tak ada harapannya. Yang adaan tu pun kadang-kadang lambat. Ya. Maka tugasan penting bagi kita orang yang buat dosa ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang sahih, mereka orang yang paling baik di antara orang-orang pendosa yang dok buat dosa adalah orang yang buat dosa ni dia sedar dan kembali bertaubat. Itu je, minta ampun. Siapa yang tak buat dosa, semua orang buat dosa. Bohonglah kalau dia kata, ustaz, saya tak ada, semua baik. Orang yang mengaku diri dia baik, dia ujub dan dia akan miskin di akhirat nanti. Bangga diri. Ya, dia bangga diri. Maka kita katakan di sini umur 60, umur 70, maka Allah tidak akan menerima sebarang alasan lagi dah. Jadi siapa yang kita lah ni umur 60, dia kena berjuang. 2 perkara saja perjuangan dia. Pertama, perbanyakkan minta ampun. Kerana banyak sangat dosa kita. Dosa dengan Allah ada, dosa dengan Allah kadang-kadang syirik. Orang perempuan hati-hati ya, syirik banyak sangat. Nang butinang kui, buti kui, jin sana, jin sini, gitulah, itulah, hantu raya lah, gitu gini. Ya, basuh uri pakai garam, asam jawa, asam keping ni nak menumis ke nak buat asam pedas ni. Iya, contoh. Tanam muri letak pensel stabilo. Ya, kadang-kadang kepercayaan itu boleh jatuh syirik tu. Itu belum tentu jumpa bomoh lagi. Orang perempuan paling ramai jumpa bomoh. Bomoh kaya sebab orang perempuan aja. Iya, sungguh hati-hati. Ini semua benda syirik. Dosa dengan Allah, syirik, hati-hati. Bawa dosa syirik sampai mati, kekal dalam neraka, tak ada tempat dalam syurga. Tu. Dosa kedua, bid'ah. Nabi suruh buat sunnah tapi kita bid'ah. Kita cipta amalan baru, kita tak mau ikut amalan Nabi. Dosa dengan mak bapak dah tentu. Dosa dengan pasangan hidup setiap waktu. Dosa dengan anak-anak, tidak memperkenalkan mereka kepada Allah dan Rasul. Dosa dengan teman sepejabat. Dosa dengan jiran sebelah kanan, kiri, depan dan belakang. Banyak dosa. Maka tugasan pertama adalah istighfar, minta ampun, taubat. Apa maksud istighfar? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku ni minta ampun dan bertaubat kepadamu. Okey, bertaubat kepadamu. Itu satu. Kemudian yang kedua, berhenti. Kalau ada benda-benda yang contoh, kita ada grup WhatsApp, tapi grup WhatsApp tu semua, kami mula menikah dulu, ada orang buat grup WhatsApp mengata kat ustaz. Last kali dia datang mengaku, minta maaf ustaz ya, saya nak minta maaf ni,
Sebab kami ada grup WhatsApp, ada 16 orang duk mengata kat ustaz dengan ustazah. Ngata pasal apa? Pasal menikah ustaz lah. Saya kata gini, makcik ni makcik. Itu ustaz minta maaf lah. Kita yang tua ni makcik. Orang muda tak mengata orang tua tu. Lalu saya kata macam ni makcik, Islam ni melarang kita buka keaiban. Ketika Allah dah tutup, awak bincang tu, ustaz tak tahu, ustazah tak tahu. Jadi jangan buka aib kita. Ada orang buat dosa, jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya dah berzina. Dah. Allah telah tutup keaiban kamu. Kenapa kamu pergi cerita dengan orang? Itu hakikat dia. Maka kalau orang yang kita kata tu dia tak tahu, maka minta ampunlah kita kepada Allah Ta'ala dan bertaubat. Tu bertaubat. Yang kedua, manfaatkan waktu dengan sebanyak mana amal ibadah. Manfaatkan apa sahaja ibadah sekarang, buat. Basuh pinggan bagi ikhlas, jangan sampai pecah-pecah pinggan tu marah. Goreng cakoy tiao, goreng elok-elok. Ni bunyi ketepampung. Sekarang cakoy tiao tu banjir, tak tahu apa cerita. Tu contoh. Kan dia buat bagi elok, jaga alam rumah tangga, jangan pernah komplain. Kerana al-mannan, orang yang mengungkit, mereka sia-sia, mereka miskin. Dekat akhirat nanti, abang menikah dengan saya ni lah baru ada reta tau. Dulu abang datang bersikal buruk je. Tu bahaya tu. Kan, saya anak datuk. Dia tak tahu abang tu pun datuk juga, ada cucu. Tu kan. Maka itulah kita punya pemahaman tentang umur yang 60 dan 70. Dia kena dalam diri dia perlu ada dua perjuangan, minta ampun, istighfar dan taubat, serta memanfaatkan usia dia sebaik mungkin. Umur 60-70, ajak suami pergi jalan-jalan, cari ruang untuk bertenang. Kan ya, kalau ada masa bawa anak cucu. Umur 60-70, kalau ada anak belum kahwin yang tak ada duit, bagi duit pada anak, adik kahwin. Tak payah buat pinjaman bank. Mak nak duit mak, ayah nak duit ayah, esok ada dalam syurga kerana ayah tolong hangpa. Itu betul-betul. Mak bapak pun kadang-kadang al-bakhilun wal qadukutun. Minta maaf dalam bab harta ya. Satu ulama kata, barang siapa orang yang betul-betul cerdik tentang harta adalah orang yang apabila dia dapat harta, maka dia menyegerakan penggunaan ke arah benda baik, kerana dia tahu harta tu akan Allah simpan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebab benda baik. Harta tu akan panggil dia masuk dalam syurga. Dan orang yang paling mengong sekali, tak cerdik terhadap harta tu siapa? Orang yang apabila dapat harta, simpan. Kira jumlah. Seronok tengok jumlah. Mati pada muka, apa pun tak boleh buat. Dunia pun tak boleh buat. Akhirat, yelek, pocik, apa pun tak ada. Tu. Mudah aja memahami agama ni. Cuma dalam jiwa kita ada tamak dan haloba. Ada hawa nafsu yang sangat-sangat besar yang menghalang kita daripada merasai bahawa harta kita. Puan-puan sekalian, anak kita yang baru lepas kerja, baru kerja 6 bulan, baru beli handphone aja. Motosikal pun tak mampu beli lagi, dia numpang kereta kita. Tiba-tiba dia ada jodoh nak menikah. Awak dapat KWSP 400-500 ribu. Nak buat apa simpan? Bagilah buat kenuri. Ni tak apa, kau nikah je. Mas kahwin pun mak tanggung. Bukan kata kenuri yang RM38 satu kepala tu. 38,000, 58,000 biar mak tanggung. Kenapa? Sebab mak dapat pahala, sebab dia keluar modal. Kena faham kat situ. Belum ada manusia yang suka bersedekah jatuh miskin. Tapi ada manusia yang kaya tapi kedekut jatuh miskin. Bukan tak tahu. Allah dah janji dah pada kita. Dan pesanan terakhir sekali. Ceramah tak lama pun. Ya. Pesanan terakhir sekali. Kita tengok di dalam surah Al-Ahqaf. Ayat ke-15. Surah Al-Ahqaf. Ya. Apa pesanan dia ini yang perlu kita tahulah. Okey. Dalam surah Al-Ahqaf ini, Allah bagi tahu kepada kita, saya ambil penghujung ayat itu. Allah kata qala, lalu orang yang umur 40 ke atas. Yang ni 40 ke atas lah. Kita baca daripada mula nah.
Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'at kurha wa hamaluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Ketika mereka didewasakan oleh Allah sehingga capai umur 40 tahun. Itu sebab tu orang Melayu panggil life begin at 40 tahun. Okey, maka bila sampai umur 40 tahun, apa tugasan doa yang perlu kita buat? Qala, lalu mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ampuni dosaku. Itu satu. Kemudian dia kata di sini juga an ashkuru ni'mati, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu juga alayya, iaitu mak bapak aku. Syukur atas ada mak bapak tu lah aku dapat sampai ke dunia. Wa an a'mala salihan, ya Allah jadikan aku orang yang kuat beramal soleh. Dan tardahu wa aslih li fi zurriyati, kurniakan salih itu bukan hanya kepada aku, kepada zuriat keturunanku. Inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku ini menyerah diri termasuk orang-orang yang muslim. Nampak ya? Allah kata mereka yang umur 40 tahun, mereka kena kuat berdoa, ya Tuhan, berilah aku petunjuk dan keampunan. Berilah aku rasa syukur kepadamu dengan nikmat yang kau bagi dan nikmat adanya kedua orang tuaku. Dan kemudian agar aku dapat berbuat kebaikan yang kau redai, dan berikan kebaikan yang aku dapat ini mengalir kepada zuriat keturunan aku. Kita nak masuk syurga di sini. Sini ni kita nak duduk dalam taman syurga dengan anak cucu kita. Dan angan-angan kita nak duduk dalam syurga nanti kekal di dalamnya dengan anak cucu kita juga. Bukan kita nyombong nak duduk sendiri-sendiri, bukan. Dan kemudian sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Ini salah satu sifat orang beriman. Dan sesungguhnya aku ini adalah orang Islam, menyerah diri kepadamu, ya Allah. Jadi ini ada dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Maka kita boleh jadikan amalan doa ketika kita dah umur macam ni, terutama yang 60 hingga 70 itu, maka dia kena lipat gandakan. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa dekat masjid saf pertama dengan kedua tu yang ada semua bakal-bakal jenazah? Kan, yang ada tu geng gaut, geng kencing manis, geng sakit jantung. Memang begitu hakikat dia. Hakikat dia, geng bakal jenazah ni dulu masa muda dia pun merapu. Ini indahnya. Indahnya hidup kita yang Allah bagi tu tahu. Masa muda badan sehat, tapi imannya lemah. Masa tua badannya sakit, tapi imannya kuat. Mata rabun ngaji Quran dulu masa umur 25 ngaji tak? Tak ada. Baca Mastika dengan URTV. Tu zaman kita dulu. Iya sungguh. Dulu kaki elok berjalan merata-rata. Kaki sekarang tak elok pegang tongkat tapi sampai masjid. Ini keindahannya. Orang muda badannya sehat, imannya sakit. Orang tua badannya sakit, imannya sehat. Alhamdulillah. Sebab tu boleh sampai sini. Duduk dekat sini mengantuk, tahan je. Kenapa ngantuk? Umurnya dah 68. Nak datang tadi makan ubat kencing manis, kan ngantuk ubat kencing manis. Iya sungguh. Tak apalah, sabarlah. Ustaz, saya duduk dalam majlis ilmu, Ustaz ngantuk. Tak apa, janji awak ada dalam tu malaikat kenal jadilah. Malaikat bila besok kata, dia kata ke Allah Ta'ala, Tuhan bagi masuk syurga ya Allah. Bukan dia ngantuk aja ke? Tak apa, dia duduk juga dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, insya-Allah. Pukul 11 berapa ni? 17 minit dah. Okey, baik. Satu dua soalan silakan. Saya ada masa sebelum saya pergi kuliah Zuhur di Pos Malaysia dari Bumi. Kalau ada soalan silakan. Alhamdulillah kuliah Zuhur dalam Facebook ada berapa ni? Live ni.
480 orang. Alhamdulillah. Ada soalan? Sila, boleh. Okey. Hakikatnya ayat yang tadi tu, bila Allah kata bahawa ada sebahagian daripadanya kami jadikan mereka tua renta atau tua bangka, sehinggalah mereka itu sampai ke tahap nyanyuk. Nyanyuk ni bukan maksud terus nyanyuk aja. Kadang dia okey. Kadang kata cucu dia, elok cucu dia. Kadang dah lama cucu, kau ni siapa? Anak siapa? Dia kata gitu kan. Maka hukumnya, dia hanya disuruh beribadah ketika dia dalam keadaan waras. Dalam keadaan tak waras, katakan dia waras, tengah-tengah solat zuhur, dia buat 2 rakaat, dia bagi salam. Kita pun tanya, mak, baru 2 rakaat, kau tahu apa? Aku dah buat banyak dah. Dah selesai, tak payah paksa dia. Kerana dia tak ada dosa. Malah, hati-hati ya, orang yang nyanyuk ni, bila mana Allah bagi dia nyanyuk, sebenarnya Allah nak bagi dia rehat di penghujung hayat. Dengan nyanyuk dan ketidaksempurnaan itu, Allah nak ampunkan dosa dia. Allah tak nak tambah dia dosa lagi. Itulah cara Allah Ta'ala, dia bagi kita jadi gitu. Jangan tambah, ustaz, nyanyuk ni dulu dia ni tak ngaji Quran ke? Kau pandai-pandai je ya. Bab mengata kau orang nombor 1. Gitu. Tak payah paksa-paksa. Sampai waktu, mak, jom solat. Itu yang paling baik. Jangan biarkan si nyanyuk solat sendiri. Ini problem kita. Mak, jom solat sebelah. Maka dia akan ikutlah kita. Kalau tengah-tengah solat dia berhenti, kita tak payah tegur, kenapa berhenti? Tak payah gitu. Awak solat aja, biarkan dia, sebab dia, kita tahu dia begitu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ada soalan lain? Samalah aurat pun macam tu. Dia dah nyanyuk. Ya, tak payah risau sangat. Ustaz, mak saya tak pakai tudung keluar gitu. Allah, awak pun baru sangat ia berubah. Itu kan. Apa sangat. Udah biarlah gitu. Okey, soalan terakhir. Okey, baik. Moga-moga Allah bagi kebaikan, insya-Allah. Cuma saya nak minta izin. Biasanya mana-mana ceramah saya pergi, saya biasa war-warkan, saya ada sekolah tahfiz di Bukit Beruntung. Kalau siapa-siapa teringin nak bagi sedekah pada pagi ni, saya sangat-sangat mengalukanlah. Kami ada sekarang ni pelajar lebih kurang 46 orang. 26 lelaki, 20 perempuan. Ya, kami belanja lebih kurang 48,000 sebulan. Semua keseluruhan untuk makan minum, belanja gaji guru-guru dan sebagainya, macam-macam lah, bayar bangunan. Siapa-siapa yang teringin nak mengulurkan bantuan, saya alu-alukan lah, insya-Allah. Ya, madrasah saya di Bukit Beruntung. Hari itu pergi kan dekat Putera pergi tak hari itu? Dua-dua pergi saya. Pergi Putera ya. Okey, baik, moga-moga Allah bagi kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi ini ya Allah.
Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.